Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah SWT atas limpah rahmatnya dapat kita bersama-sama pada waktu ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati pertemuan kita insya-Allah. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini saya nak kongsikan satu hadis Nabi SAW yang kisahkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika mana beliau bertanyakan kepada baginda Nabi SAW tentang satu perkara ataupun satu amalan yang boleh menyebabkan dia masuk ke dalam syurga dan menjauhkan dia daripada api neraka. Maka Nabi SAW menyatakan, "Wahai Mu'adz, engkau telah bertanyakan tentang sesuatu yang besar. Soalan kau ni soalan hebat ni. Ini bukan soalan biasa." Maka Nabi menyatakan bahawa senang je nak masuk syurga, jauh daripada neraka, iaitu kamu tidak mensyirikkan Allah ataupun menyekutukan Allah, tunaikan salat, bayar zakat, puasa bulan Ramadan dan juga melaksanakan ibadat haji. Itu adalah rukun Islam lah yang kita maklum. Kemudian Nabi SAW tidak berhenti di situ. Nabi menyatakan kepada ataupun Nabi bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Nak tak wahai Mu'adz, aku tunjukkan kepada engkau pintu-pintu kebaikan." Iaitu pertama sekali tuan-tuan, pintu kebaikan ni iaitu as-saumu junnatun, puasa sunat lah. Pertama sekali puasa sunat, kerana puasa sunat itu dianggap sebagai junnah, perisai. Yang kedua, as-sadaqatu tutfi'ul khati'atah kama yutfi'ul ma'un nara. Yang kedua, sedekah. Kerana sedekah itu dia memadam kejahatan seperti mana air yang memadam api. Jadi kalau kita ada kesalahan yang kita buat, kita denda diri kita dengan sedekah, dia akan kafarah kejahatan kita. Yang ketiga, salatul rajuli fi jawfil laili. Seseorang yang menunaikan solat pada waktu malam, solat sunat tahajud lah. Lalu baginda Nabi SAW membacakan ayat daripada surah As-Sajdah yang mungkin pagi tadi imam kita baca rakaat yang pertama. Surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Seseorang yang telah menjauhkan badannya daripada tempat tidurnya, lalu dia bangun untuk berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan juga tamak. Takut dan juga tamak. Takutkan neraka Allah dan tamakkan kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, "Wahai Mu'adz, nak tak aku bagi tahukan kepada kamu bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanabih." Tiga perkara. Ada tiga perkara yang Nabi nak bagi tahu, tambah lagi ya. Yang pertama sekali, modal, ra'sul amri, kepala kepada setiap urusan. Modal lah bahasa kita kalau nak sebutkan. Yang keduanya, amudihi, tiangnya. Dan yang ketiga, dirwatu sanami, bumbungnya. Kalau kita sebut, dia punya asas, tiang dan juga bumbung, macam satu bangunan. Maka Nabi SAW pun bersabda selepas Mu'adz kata, mestilah nak tahu kan. Maka Nabi SAW pun memberitahukan kepada Mu'adz, Ra'sul amri al-Islam, kepala kepada setiap urusan itu adalah Islam. Sebagian ulama' contoh macam Syekh Mustafa Al-Bugha menyatakan bahawa yang dimaksudkan oleh Nabi itu rukun Islam itulah, mengucap dua kalimah syahadah yang Nabi ulang balik tadi. Itu adalah modal pada setiap perkara.
Wa amuduhu as-salah, tiangnya adalah solat. Tiangnya adalah solat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dan bumbungnya itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita faham Islam ini digambarkan oleh Nabi, agama kita ni digambarkan oleh Nabi seperti sebuah bangunan. Asasnya, tapaknya adalah kalimah syahadah, tiangnya itu adalah salat, yang nak memelihara keseluruhan agama itu adalah jihad. Jadi kalau tak ada jihad, maka semua tu akan diruntuhkan oleh musuh secara mudah. Sebab tu musuh Islam, cara dia nak runtuhkan semua ataupun agama ni ialah dengan dia cabut roh jihad daripada kita. Sebab tu dia duk jaja teroris tu, jaja ekstremis, jaja istilah lah, menghilangkan semangat perjuangan dalam hati kita. Thumma qala, lalu Nabi SAW tak berhenti lagi kat situ. Nabi bersabda lagi, ala ukhbiruka bimalaki dhalika kulli, nak tak aku beritahukan kepada kamu raja kepada semua perkara tadi. Tadi Nabi sebut satu persatu, rupanya daripada semua tu dia ada yang melingkari, maknanya yang rajanya ialah apa dia? Nabi pun Nabi bertanya, nak tak aku beritahu kepada kamu hal tersebut? Maka kata Mu'adz bin Jabal, bala ya Rasulullah, naklah. Kan? Apa dia tu tuan-tuan? Raja kepada semua perkara tu. Fa akhadha bi lisanih, maka Nabi pun mengeluarkan lidah baginda sallallahu alaihi wasallam, wa qala kuffa alayka hadha, jaga yang ni, kata Nabi. Macam mana semua yang kita disebut tu dah hebat dah, qiyamul lail, puasa, sedekah, sebagainya kan. Lepas tu buat haji. Tapi raja kepada semua perkara tu adalah lidah. Kalau tak jaga lidah, habis dah tuan-tuan. Qultu ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Maka Mu'adz pun dia macam pelik. Ya, sebab ni masa syariat baru turun kan. Kita tak pelik lah benda tu. Kita tahulah jaga lidah kan. Tapi masa tu syariat diturunkan satu persatu. Maka Mu'adz pun tanya, takkan ini pun diperkirakan oleh Allah ataupun dihisap, dihitung oleh Allah SWT? Maka Nabi pun sebut, thakilat ka ummuk. Nabi kata, bahasa kita, musnahlah ibumu. Bahasa kita, teruk betul lah hang ni. Macam itulah lebih kurang. Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Kata Nabi, tidaklah seseorang itu dihumban ke dalam api neraka melainkan kerana hasil daripada lidahnya. Maka dengan sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam banyak-banyak perkara ataupun banyak-banyak anggota kita kena jaga lidah. Dalam banyak-banyak ibadat yang kita kena jaga adalah solat. Pertama, dalam banyak-banyak anggota yang kita perlu jaga ialah lidah. Dalam banyak-banyak ibadat yang perlu kita kena jaga adalah solat. Jaga dua tu, insya-Allah selesai syurga kita. Maka kita akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berkenaan dengan lidah, ini sebab kita kena sebut kerana dia ada relate dengan kita punya tajuk khutbah kita. Kita berada pada musim raya yang tak ada ketupat ni tuan-tuan. Kan? Jadi lidah ni perlu dikawal. Ganti kepada lidah adalah Facebook dan juga sekarang ni TikTok lah kan. Dan juga macam-macam lah apa-apa yang menggantikan. Maka di situ kita kena pelihara lah. Kalau kita cakap benda yang tak baik pun, kita yang kena hitung. Cakap benda baik, kita pun yang kena hitung. Sebab itu kata Allah SWT, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu lafaz yang terbit daripada seseorang itu melainkan di situ ada malaikat raqib atid yang akan mencatatnya. Jadi itu kerja mereka untuk mencatat setiap apa yang kita ungkapkan. Maka dengan demikian kita pelihara betul-betul, kerana itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW.
Dalam hadis yang lain Nabi sebut, ini hadis yang biasa tuan-tuan dengar, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap baik ataupun dia diam, ataupun dia diam. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan juga Imam Ahmad rahimahumallahu taala daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaru ma yadkhulun nar al-ajwafan. Yudkhil minta maaf ya. Aktsaru ma yudkhilun nar al-ajwafan. Dua perkara yang paling banyak menyebabkan seseorang itu dimasukkan ataupun masuk ke dalam api neraka, iaitu dua lubang, al-ajwafan, dua lubang. Lubang yang pertama al-faraj. Bila sebut faraj ni, dia laki dan perempuan juga diistilahkan dengan faraj dalam bahasa Arab. Yang keduanya al-fam, mulut. Ni dua lubang ni punca utama seseorang itu ataupun paling banyak manusia dimasukkan ke dalam api neraka kerana dua benda ni. Baik, satu lagi di kesempatan yang ada ni, Ibnu Buraidah menyatakan, ra'aitu ibn Abbas radhiyallahu anhuma akhadha bilisanihi wa huwa yaqul wayhak qul khairan taghannam ataupun tughnam au uskut an su'in taslam. Ibnu Buraidah menyatakan, aku melihat Ibnu Abbas, sepupu Nabi SAW. Aku tengok dia buat apa? Dia mengambil lidahnya, dia isyaratkan kepada lidah dia. Lalu dia kata, waihak, celakalah engkau, dia kata kat lidah dia. Qul khairan, cakaplah benda yang baik, kamu akan dapat ghanimah, harta, dapat balasan yang baik daripada Allah Ta'ala. Ataupun kamu diam daripada mengeluarkan kata-kata yang kesat, yang jahat, maka kamu akan selamat. Waktu Nabi SAW menyatakan, al-mu'min al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, barang siapa, seseorang yang muslim itu, al-muslim man salimal muslimuna, orang yang menyelamatkan orang Islam yang lain daripada lisanihi wa yadihi, kejahatan lidahnya dan juga kejahatan tangannya. Jadi lidah kita ni jahat, dia fitnah, dia caci, dia maki, dia bohong, macam-macam lah, semua tu daripada lidah. Dan lidah itu tidak akan mengungkapkan sesuatu perkataan kecuali benda tu dah melekat dalam hati. Tuan-tuan biasa tersadung, tersepak batu, apa ungkapan yang keluar daripada lidah kita? Kalau keluar Allahu Akbar, Allah, sakit ni, Allah, maknanya itulah yang selalu tuan-tuan yang kita mainkan dalam hati kita. Tapi kalau keluar tu yang sebaliknya, maka itulah sebenarnya yang yang bermain dalam benak fikiran kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan pada kita dan kita memelihara apa yang disebutkan tadi, kerana ianya menjadi hasil yang akan kita kutip di hari akhirat. Amalan kita, ibadat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala akan diperkirakan oleh Allah. Kata Imam Syaukani, zikrullah itu ada 3. Imam Syaukani beliau menyatakan zikrullah itu ada 3 dalam kitab Tuhfatul Zakirin. Pertama, zikir dengan lidah. Kedua, zikir dengan anggota. Dan yang ketiganya, zikir dengan hati. Yang paling afdal adalah zikir dengan hati. Yang terbaiknya adalah zikir dengan ketiga-tiga anggota tadi yang disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala. Maka kita kena cerdik pandailah dalam keadaan situasi yang menyebabkan kadang-kadang kita terpengaruh dan juga terpesona dengan keadaan yang berlaku di sekitar kita pada waktu ini. Moga-moga kita diselamatkan oleh Allah SWT daripada perkara yang negatif
yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kasar bahasa mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Azrin Samsudin selaku imam dan khatib kita pada hari ini, sidang jemaah dimati Allah sekalian. Terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada jemaah yang telah bersama-sama dalam program yang kita adakan sepanjang awal Muharram dan program pengurusan jenazah. Alhamdulillah mendapat sambutan. Jadi sebenarnya proses jenazah ni kalau ikut peratusnya masih lagi 25 ke 30% saja yang hadir. Jadi sasaran kami satu rumah satu wakil. Jadi menangkan tidak ramai lagi, jadi kami akan buat lagi sekali ya, insyaAllah kita akan buat lagi program yang sama untuk memberi peluang kepada keluarga-keluarga yang belum menghantar wakilnya untuk berkursus, di mana sebagaimana yang kami uraikan, kami nak menjadikan sekiranya jenazah di rumah anda menguruskan, pihak surau memantau dan memudahkan cara untuk menguruskannya. Jadi kami berharap pada akan datang bila kami buat lagi kursus ini, ahli karya bolehlah menghantar anak-anak untuk berkursus bersama-sama dengan kita, mendapatkan satu ilmu yang untuk kita semua. Anak tuan-tuan, kita andakkan anak kita mandikan jenazah kita. Jadi itu persoalan dia. Kalau anda rasa ingin anak anda menandikan jenazah, antara anak anda bila kami buat kursus. Yang kedua, kami pihak surau nak memberi peluang pada tuan-tuan kalau sekiranya ingin menginfak untuk makanan hari Jumaat ya. Jadi menangkan kita dapat dalam 200, jadi pihak kami cuba menguruskan untuk menyediakan makanan setiap Jumaat untuk tuan-tuan. Sekiranya tuan-tuan nak menginfak, bolehlah salurkan duit kepada pihak surau. Kami minta ke tuan-tuan kalau nak menyumbang pun untuk bahan basah seperti ikan, daging dan ayam. Jadi jumlahnya lebih kurang dalam RM400. Yang lain pihak surau akan tanggung. Jadi ini nak membuka peluang untuk tuan-tuan bersedekah pada hari Jumaat dan sepenuh azam tahun baru tuan-tuan, insyaAllah. Sekiranya ada yang berhajat, bolehlah berjumpa pihak surau atau berjumpa saya sendiri atau pengurusi untuk kita berbincang macam mana ya, insyaAllah. Doakan kami untuk menguruskan supaya kami dapat menjalankan amanah ini, dapat tuan-tuan pun dapat merasa nikmat makanan tengah hari, insyaAllah. Sekian, terima kasih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
الحمد لله القائل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Moga-moga dengan yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam syurganya dan menjauhkan kita daripada api nerakanya. Muslimin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara khutbah kita pada hari ini bertajuk dosa mengumpat dan juga mencaci. Hadirin sekalian, umat Islam tidak harus membawa dirinya ke lembah dosa dan kehinaan yang mengakibatkan kerugian besar bila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah-khutbah Jumaat yang lalu, mimbar sering mengingatkan umat Islam tentang bahayanya perbuatan mengumpat, mencela, mencaci, memaki hamun, apatah lagi memfitnah, yang mana ianya tergolong dalam dosa besar. Segala perbuatan dan tingkah laku sebegini bukan hanya menjatuhkan maruah diri, malah mengundang kepada sengketa dan permusuhan yang berpanjangan. Dulu Yang Mulia Sultan Selangor sering menasihati umat Islam agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang terkutuk dan tercela ini. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu puak dari kaum lelaki mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain, kerana harus kumpulan yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah pula sesuatu kumpulan dari kaum perempuan mencemuh dan merendah-rendahkan kumpulan perempuan yang lain, kerana boleh jadi kumpulan yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah setengah kamu menyatakan keaiban setengahnya yang lain, dan janganlah pula kamu memanggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. Larangan-larangan tersebut menyebabkan orang-orang yang melakukannya menjadi fasik. Maka amatlah buruknya sebutan nama fasik kepada seseorang sesudah ianya beriman. Dan ingatlah, sesiapa yang tidak bertaubat daripada perbuatan fasiknya, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepanjang tempoh pilihan raya negeri yang bakal diadakan ini, semua calon dan penyokong diingatkan bahawa tempoh berkempen bukanlah lesen untuk mengumpat, mencela, mencerca, menghina, menfitnah, berbohong dan lain-lain sebagainya. Kerana agama kita ini amat menitik beratkan tentang pemeliharaan terhadap anggota lidah. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh itu mimbar berpesan agar calon-calon serta penyokong yang berkempen
tidak mengambil kesempatan untuk memburuk-burukkan mana-mana orang atau golongan tertentu dan sering menyalahkan orang lain. Berkempen dan berceramahlah dengan berhemah, dengan menggariskan polisi-polisi yang akan dibawa untuk membantu rakyat mengatasi segala permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Calon-calon perlu menilai keupayaan dan prestasi diri masing-masing sepanjang perkhidmatan kepada rakyat dan seharusnya memikirkan bagaimana untuk memperbaiki ekonomi dan keharmonian masyarakat di bawah kepimpinan mereka. Setiap sesuatu yang baik yang ada pada pihak lawan perlulah diambil sebagai contoh untuk diteladani dan mempertingkatkan prestasi diri demi memanfaatkan masyarakat yang dipimpin, khususnya umat Islam. Apabila pemimpin Islam tidak mempunyai sifat amanah dan jujur, maka akan rosaklah masyarakat yang dipimpinnya hingga mengakibatkan penganut agama lain memandang rendah terhadap pemimpin Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, seluruh rakyat di negeri Selangor, terutama pihak pentadbir masjid dan surau, diingatkan supaya tidak membenarkan sama sekali masjid atau surau menjadi medan propaganda parti politik. Sebarang bahan penerbitan berunsur kepartian tidak boleh disebarkan secara meluas ataupun terbuka di masjid dan surau. Apatah lagi membenarkan tokoh-tokoh politik menggunakannya untuk tujuan kepartian. Masjid serta surau adalah zon aman dan bebas daripada sebarang elemen dan pengaruh politik kepartian demi memelihara keharmonian umat Islam yang mengerjakan ibadat di masjid dan surau. Berikanlah peluang kepada semua ahli qaryah, masjid dan surau untuk dapat beribadat dan mengikuti pengajian dengan tenang dan aman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri khutbah kita pada hari ini, kesimpulan yang boleh kita ambil iaitu yang pertama, Islam melarang umatnya melakukan perbuatan memfitnah, mengumpat, mencaci, menghina dan membohong antara satu sama lain. Perbuatan keji sebegini mengundang kemurkaan Allah dan merupakan dosa besar yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umat Islam hendaklah memahami bahawa pilihan raya bukanlah lesen untuk melanggar ketetapan syarak atau melakukan tingkah laku yang tidak baik. Yang ketiga, umat Islam hendaklah mengetahui bahawa masjid ataupun surau bukanlah pentas untuk menonjolkan parti masing-masing. Sebaliknya, ia merupakan pusat ibadat untuk menyatukan jiwa umat Islam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Peraturan-peraturan yang demikian adalah hukum-hukum Allah yang diturunkan dan diterangkannya kepada kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan akan membesarkan pahala balasannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا يوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله
ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sekalian, marilah sama-sama sekali lagi kita memperingatkan untuk sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Allah Taala berfirman dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan juga para malaikat mereka berselawat ke atas baginda Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian ke atas baginda Nabi dan ucapkanlah salam sebanyak-banyaknya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma a'izal islam wal muslimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة مالكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.